Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Imam dan juga pengurusi dan ahli jabatan kuasa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita baca dalam bab menyerahkan zakat kepada pemerintah. Dalam bab zakat dan dalam bab mengeluarkan zakat. Malam ini kata dia, bagaimana keadaan dan hukumnya menyerahkan zakat kepada pemerintah. Berpandukan masalah di atas, harta zakat terbagi kepada dua bahagian. Yang kita dah baca, zakat ada dua bahagian secara umumnya. Dikelaskan sebagai bahagian zakat zahir dan batin, yaitu zakat daripada harta zahir dan harta batin. Apa dia harta batin? Yaitu emas, perak, mata wang, maknanya barangan perniagaan dan rikas. Ini dikategorikan sebagai harta batin. Baik. Dalam masalah zakat bagi harta batin, emas, perak, mata wang, perniagaan, rikas. Bagi masalah-masalah ini, pemiliknya berhak mengeluarkan zakat harta ini dan menyerahkannya sendiri kepada orang yang berhak apabila dia mahu berbuat demikian walaupun tanpa perantaraan pemerintah. Zakat ni boleh. Kita ada sejumlah zakat daripada perniagaan, boleh kita kira dan kita keluarkan sejumlah zakat yang sepatutnya, dan pemilik kita agihkan sendiri kepada siapa yang kita kenal, yang mana mereka ini termasuk dalam kumpulan asnaf yang layak menerima zakat. Tidak perlu melalui amir yang dilantik, boleh saja langsung kita bayar zakat kepada mereka. Dia juga berhak untuk tidak menyerahkan kepada pemerintah walaupun diminta berbuat demikian. Walaupun diminta berbuat demikian, tak serah pun tak apa. Ini bagi zakat-zakat harta batin yang jenis tadilah. Kita ada simpanan, kita ada yang lain-lain. Bahkan kata dia, kerajaan ataupun pemerintah tidak boleh meminta daripadanya, kerana ia adalah harta batin dan hanya dia yang lebih tahu tentangnya dan jumlahnya. Mana harta batin? Harta ni orang tak tahu sebanyak mana keuntungan sebenarnya. Kita ada kedai besar, kita ada 5 pintu ada kedai, barang penuh dalam kedai, pekerja ramai 20 orang. Orang tengok memanglah banyak, tapi orang tak tahu sejumlah mana keuntungan ataupun sejumlah mana zakat yang patut dikeluarkan daripada perniagaan.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang dikelaskan sebagai harta batin ini, maka kita berhak boleh uruskan sendiri zakat. Yang nak bagi pada siapa dalam 8 asnaf tadi. 8 asnaf tu wajib rata 88 tu ataupun memadai dengan kita bagi kepada satu asnaf. Kita akan bincang untuk akan datang. Baik. Manakala harta zahir tadi batin, yang zahir pula apa? Yang zahir ialah ternakan, tanaman, buah-buahan dan galian. Ini yang zahir. Kalau pemerintah, kalau kerajaan meminta zakat datang buat bancian di rumah kita terhadap harta-harta zakat yang kita ada ini, wajib ke atas pemiliknya menyerahkannya kepada pemerintah berdasarkan zahir firman Allah Subhanahu wa taala. Tanaman, buah-buahan kalian yang tidak memerlukan kepada cukup haul setahun, dapat dia kira jumlah keluar. Manakala yang batin tadi syaratnya ialah cukup haul setahun. Dalam perjalanan tempoh setahun, orang tak tahu, mungkin kita saja yang tahu selok-belok harta kita, dan itu dikelaskan sebagai harta batin. Manakala harta zahir yang kita sebut termasuklah kata ternakan, tanaman, buah-buahan dan kalian. Yang ini kalau kerajaan datang buat bancian dan minta bayar kepada dia, wajib dibayar. Tak, wajib dibayar. Wallahu a'lam. Di jalanan di Selangor secara detail, wallahu a'lam, saya tidak pasti berapa persen zakat daripada seumpama ini mesti dibayar melalui kerajaan pusat zakat dan berapa persen dibenarkan uruskan sendiri. Kalau di Kelantan yang tahu, kalau contoh zakat hari raya itu, zakat fitrah itu, kalau kita ada 9 keluarga contohnya, mak kita, suami, isteri, ada anak 5, ada anak 7, jadi 9. Jadi 9 ni kena bayar melalui kerajaan, melalui Pak Imam yang pergi banci ke rumah, amil. Di Kelantan, amil itu ialah imam dan juga kimbilan. Jadi kena bayar melalui amil. Katalah kalau 9, bayar pada amil, melalui amil pada kerajaan mungkin 6. Mungkin 6. 3 boleh uruskan sendiri. Dia bawa macam tu. Kalau nak bayar semua pun boleh, tapi dia beri kelonggaran nak bayar semua ataupun bayar separuh. Ialah kadang-kadang keadaan kampung lain. Keadaan kampung kadang-kadang kita bagi zakat itu pada guru ngaji Quran anak-anak kita. Orang tua kampung yang tak ada kerja, dia hanya mengajar Quran untuk anak-anak kita, dia buat kerja fisabilillah, maka kita bagi zakat pada dia langsung, yang tak bagi pada kerajaan melalui amil yang dilantik. Perjalanan di Islam Allah a'lam, ada persen berapa. Baik. Kalau kerajaan meminta dengan zakat zahir ini, wajib ke atas pemiliknya, wajib untuk menyerahkannya kepada pemerintah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah zakat, supaya dengannya kamu bersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka. Baik. Kalau kerajaan buat bancian, untuk amil buat bancian, datang meminta
Tetapi kalau pemerintah kerajaan tidak meminta, tidak datang buat kajian di rumah kita, pemilih boleh memilih antara menyerahkannya sendiri kepada orang yang berhak ataupun menyerahkannya kepada pemerintah. Tetapi yang afdal ialah dia menyerahkannya kepada pemerintah, kerana pemerintah lebih tahu orang yang berhak dan lebih mampu untuk mengagihkannya kepada mereka kesemuanya. Juga kerana pembahagian melalui kerajaan itu lebih terjamin untuk tidak menyakitkan hati orang yang berhak, menyakitkan mereka dengan berkaitan ataupun sifat meninggi diri oleh pemberi zakat. Ini disebabkan hubungan kerajaan dengan mereka, yakni penerima zakat, adalah seperti hubungan bapa dengan anak-anaknya. Jadi tiada jalan untuk lahirnya ukhuwah dan sifat meninggi diri antara keduanya. Juga inilah jalan yang terbaik untuk mencukupkan orang yang berhak dengan zakat, menjadikan mereka boleh berdikari dan berusaha mencari rezeki untuk diri mereka sendiri. Jadi dalam masalah harta yang batin, kalaulah pihak kerajaan melalui amil datang rumah kita buat bacian sekalipun, kita pun beritahulah zakat saya tahun ni ada 100,000, tapi saya nak uruskan sendiri, maka tak ada hak kerajaan untuk paksa kita bayar melalui pihak amil ataupun pihak yang berwajib. Tetapi kalau zakat yang zahir, yang namanya tanaman ternakan tadi, kalau pihak amil datang buat bancian dan kita isytiharkan zakat kita 200,000, maka dia menetapkan kita kena bayar kepada pusat zakat pada melalui amil sekian banyak, maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib pemilih itu membayar melalui amil yang dilatih dengan syarat dia diminta. Tapi kalau dia tak datang, dia biasa tunggu kita datang rumah dia. Dia tak datang jumpa kita, dia tunggu kita datang jumpa dia. Tahun ni kita nak buat elak sikit, tak nak datang jumpa dia. Dah mengaji dah ni, tak mengaji lagi, tak belajar lagi. Takut kita ingat tak boleh, tak sah, bayar sendiri. Dah belajar ni sah, bayar sendiri. Tak nak datang jumpa dia. Kira-kira zakat akhir tahun, kira-kira zakat ataupun kira zakat selesai daripada menuai dan sebagainya, dapat hasil kita kira sebanyak ni zakat, kita agihkan sendiri tanpa dirujuk kepada pihak yang berwajib, maka tidak menjadi masalah. Tetapi takliknya membayar dalam keadaan ini, dalam keadaan harta zahir, maka masyarakat umum lebih nampak, lebih jelas nampak kita bayar kepada pihak kerajaan lebih baik. Lagipun kerana kalau untuk amalan kita di mana-mana negeri lah, keluarga yang miskin ada dalam bancian, keluarga yang miskin ada dalam bancian ataupun dalam data pihak yang berwajib. Tetapi kadang-kadang data ni kerajaan mungkin dia menggunakan asas pengiraan itu secara umum. Kadang-kadang setengah-setengah kes dia lari daripada realiti. Dia lari daripada realiti yang berlaku. Kadang-kadang orang ni tak susah sangat, anak ramai tak susah sangat. Dia dapat. Terkadang yang satu lagi anak ramai juga, tetapi dia dapat sedikit dan sebagainya, maka layak bagi kita bila kita tengok mana yang patut, mana yang layak, kita boleh bagi kepada mereka. Kalau kita was-was, tuan-tuan, yang kita nak bagi pada seseorang ni, dia ni termasuk dalam asnaf ataupun tidak, terus serah pada pusat zakat asnaf. Kita tak menanggung tanggungjawab. Tapi kalau kita yakin dia termasuk
termasuk dalam asnaf zakat, maka boleh kita bayar secara langsung kepada mereka. Baik. Macam keluarga saya, kalau ayah dulu, masa ayah dia bekerja kat kampung, ialah anak-anak kecil semua kerja merantau pergi Singapura, bawa taksi Kelantan ni beca kan. Maknanya kalau orang bagi zakat, yang kita benarkan ayah ambil. Tapi bila anak-anak dah bekerja, kalau orang bagi zakat, kita pesan, saya pesan pada ayah. Sebab ayah saya ni dia biasa jalan daripada muda khidmat, macam potong rumput kan, buat bagi tempat-tempat hutan, di rumah. Jadi kadang-kadang orang kaya ni dia bagi zakat. Jadi apabila anak-anak dah bekerja ni, saya kata ayah kena bagi tahu orang yang bagi tu ni duit ni, kalau duit zakat, pakcik dah tak boleh terima zakat. Anak-anak pakcik dah bekerja semua dah bagi dah bulanan, cukup untuk sara diri dan sebagainya. Kalau nak bagi juga atas niat dan sedekah, supaya kalau zakat boleh dialihkan kepada orang lain yang lebih berhak. Baik. Tetapi kalau kita dah baca ni, kalau orang tu kaya dengan duit zakat, dia masih layak menerima zakat. Orang kaya dengan duit lain, seorang ni dia memang miskin, tak ada harta, tapi katalah sumbangan daripada anak-anak, nafkah wajib daripada anak-anak, cukup anak-anak bagi, melepaskan dia daripada golongan miskin, maka dia tak layak terima zakat. Tapi kalau dia ni memang asnaf zakat, musim raya banyak dia dapat, semua bagi kat dia, jadi kaya raya pula dia. Walaupun kaya raya begitu, dia berhak menerima zakat kerana kekayaan daripada harta zakat tidak dikira terkeluar daripada golongan asnaf. Kecuali tahun lain pula, harta tu ada lagi, banyak lagi dalam simpanan dia. Banyak lagi dalam simpanan dia. Cukup lagi untuk 2-3 tahun. Tengok dalam akaun dia dan perbelanjaan dia. Itu sesat. Baik. Kemudian kata dia, kalau kita bayar kepada pusat zakat, maknanya tak ada rasa ukit. Kita bayar pada pusat zakat, tak kisahlah berlaku apa-apa pun, pusat zakat tanggungjawab. Kita bayar pada personal, kelak hari akan datang, kita katalah ada berlaku kecemasan rumah kita, apa-apa hal dia perlu minta tolong, kita minta tolong dia. Dia kata, minta maaf lah tuan, saya tak dapat, saya nak pergi kenduri hari ini. Kita dah bagi zakat banyak dah kat dia, itu 500 dah bagi. Kita terlintas tak dalam hati Allah. Kalau bagi zakat kat dia, minta tolong sekali pun tak boleh. Anak mengelakkan daripada itulah. Itu yang dikatakan lebih afdal, bayar kepada pihak yang berwajib. Baik. Maka bayar kepada pihak kerajaan lebih afdal. Ini dilakukan apabila kerajaan itu adil dalam pembahagian dan pengurusan kepada orang yang berhak. Sekiranya dia zalim, bahkan hampir diyakini bahawa dia tidak akan menyerahkannya kepada orang yang berhak, maka yang paling afdal ialah pemilik itu sendiri menguruskan pembahagian zakatnya, kecuali pemerintah memintanya dengan cara kemestian yang paksa dan harta itu harta zahir, maka pemilik tidak mempunyai pilihan lain selain menyerahkannya sekalipun pemerintah itu zalim. Kalau kita tahu pemerintah ni, kerajaan ni zalim, kau nak lain ni duit zakat,
maka tak perlu bayar kepada pihak kerajaan. Dan lebih afdal jangan bayar kepada mereka kecuali atas jalan paksaan. Wallahu a'lam. Mereka yang menguruskan zakat, kalau mengeluarkan kepada asnaf yang lain, mereka akan bertanggungjawab. Mereka akan bertanggungjawab. Wallahu a'lam, berlaku ataupun tidak berlaku, mungkin berlaku. Saya masih jadi ketua amil dulu. Ada seorang datang ahli jemaah tempat saya. Dia kata dia pencen, pegawai kerajaan pencen. Dia kata, Ustaz, saya tak bayar zakat kepada kerajaan kerana saya pergi sendiri untuk pejabat, berpegawai. Ini kata dia lah. Dia tanya sendiri, masa dulu lah, masa dulu. Dia tanya sendiri, selain daripada asnaf yang 8 ini, adakah duit zakat ini disalurkan kepada perkara-perkara yang lain? Katanya pegawai itu tak disebut namanya. Katanya ada disalurkan kepada perkara-perkara luar daripada 8 asnaf dengan permintaan pihak berkuasa. Dan saya masuk satu syarat bersama dengan ahli parlimen tempat pada itu. Dia mengatakan tak apa, untuk perbelanjaan kita buat program ni, kita minta dengan pusat zakat. Kawan saya yang belajar Jordan, jadi dia lebih ahli daripada saya. Terus dia kata dia cakap program ni adalah program yang haram, kerana program yang tidak berkenaan dengan asnaf diuruskan dengan harta zakat. Wallahu a'lam perjalanan sejauh mana, tapi peringatannya, kalau kita diletakkan di tempat itu, tempat awam ini, tempat yang menguruskan harta orang ramai, tak risaulah. Tuan di Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, pusat zakat ke, apa-apa bahagian kepentingan orang awam, kalau kita tidak bertindak menjaga kepentingan orang awam, maka orang yang berhak itu layak menuntut hak mereka di akhirat kelak dengan kita. Dan kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ni seorang susah ni, duit zakat kamu telah lari ke lain. Kalau kamu tidak bawa lari ke lain, mungkin boleh. Kalau kamu tidak bawa lari ke lain, mungkin dia menerima zakat. Tapi oleh kerana kamu bawa lari ke lain, maka dia tidak menerima zakat. Bukan saya tuan, orang lain yang meneruskan, tetapi kamu juga dalam anggota mesyuarat, anggota kabinet. Kenapa tidak suarakan perkara yang tak betul? Wajib suarakan perkara yang tak betul. Begitu jugalah. Sebab itulah dalam masalah pimpinan ini, ulama-ulama sanggup berlakon jadi gila, tak mahu dilantik oleh pemerintah sebagai orang yang memegang jawatan. Yang kita sekarang ada buku jawatan, jawatan untuk penghulu tu rasa besar lah. Buku jawatan untuk penghulu gaji dalam 500 je. Tetapi kalau silap, dosa tak padan. Kalau hanya jaga perani je, kebajikan perani kita jaga, kebajikan orang lain lebih lagi kita tak jaga, tak buat kajian, tak buat kepada mereka, dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah. Sebab itulah dalam masalah jawatan, jangan berebut jawatan dan jangan cuba minta jawatan itu. Tetapi dalam setengah kes, dalam satu hadis, ada juga menyatakan bahawa kalau orang ramai perlu kepada kita, maka kita juga mesti menerima.
Maknanya kita tidak mencari. Tapi kalau orang yang melantik kita ramai bersetuju dengan kita, maka kita kena naiklah. Tak begitu juga imam. Kalau orang tak setuju, kita jangan naik. Tapi kalau ramai orang setuju, ada 2-3 orang je tak setuju, maka bolehlah kita naik menggunakan majoriti yang ramai. Tapi jangan pula yang setuju tu yang tak mari masjid, jadi imam tapi surau tak pernah datang. Pencalonan calon sikit-sikit, yang calon siapa tak pernah datang surau, itu mengalunya dia. Kerana hati dia nak masuk campur. Baik. Habis. Kemudian mewakilkan pengeluaran zakat. Yang afdal ialah pemilik zakat mengeluarkan hartanya dan memberikannya sendiri kepada yang berhak. Dalam masalah yang telah dijelaskan sebelum ini, iaitu hukum memberikan kepada pemerintah. Baik, dalam bab tadi kita jelaskan. Kalau dalam bab afdal serah pada pemerintah, serahlah. Kalau rasa was-was dan pemerintah kerajaan pun tak datang buat kajian dan kita kenal asnaf nak serah sendiri lagi baik. Jangan kirim. Ini maknanya tak serah sendiri itu jangan kirim. Pergi jumpa sendiri, serah sendiri. Tetapi dalam masalah wakil, bolehkah pemilik mewakilkan pengeluarannya? Ya, boleh. Dia berhak melakukannya kerana zakat adalah kewajipan harta dan hak-hak berbentuk harta boleh diwakilkan sewaktu menunaikannya, seperti mewakilkan orang lain untuk membayar hutang dan harga barang, mengembalikan simpanan harta wadiah dan barang pinjaman kepada pemiliknya. Boleh. Ya, afdal buat sendirilah. Jadi boleh bagi pemiliknya mewakilkan sesiapa yang mampu melakukan perkara itu bagi pihak dirinya, termasuk orang kafir dan budak yang sudah mumayyiz, dengan syarat apabila diwakilkan kepada orang kafir ataupun budak, dia hendaklah menentukan orang yang akan disebabkan zakat. Maknanya sehingga kita kata wakil kepada orang kafir pun boleh. Boleh. Kita wakil kepada orang kafir. Kenapa? Kerana orang Islam kita tak yakin ini amanah. Lebih amanah lagi orang bukan Islam. Dalam masalah ini boleh menyerahkan kepada yang bukan Islam yang lebih amanah untuk menjaga kepentingan orang ramai daripada beri kepada Islam yang tidak amanah. Ini ada dalam hukum, begitu juga dalam hukum pemerintahan. Dalam hukum pemerintahan, perbincangan ulama. Dalam pemilihan wakil ini, siapakah yang lebih berhak? Antara yang amanah dan yang tidak amanah, mana yang didahulukan? Dahulukan yang amanah. Kerana menjaga hak orang ramai perlu kepada amanah. Menjaga hak orang ramai perlu kepada yang amanah. Sehingga kalau orang kafir ataupun budak kita wakilkan, tuan tolong sampaikan harta zakat saya. Kalau orang kafir dan budak, kita kena tentukan kepada si anu rumah sekian-sekian di alamat dia, tolong hantarkan. Budak begitu juga yang belum mumayyiz, tolong hantarkan sekian. Tetapi kalau kita wakilkan kepada orang biasa yang Islam yang akibadil, tak perlu kita tentukan ini harta zakat saya ada 100,000, saya serahkan kepada Pak Imam. Pak Imam tolong agihkan. Tak kisah. Kita dah serah pada dia dan dia bertanggungjawab. Serah pada siapa-siapa yang dia ketahui. Pada yang belum mumayyiz dan yang kafir ini kita tentukan sebab dia tidak mengetahui mana yang dia tidak malakah ilmu berkaitan dengan hak-hak penerima zakat itu, dia tidak memiliki dan kita mesti tentukan siapa pemiliknya.
Baik. Kemudian niat sewaktu penyerahan. Ini bagaimana nak niat? Wajib niat sewaktu mengeluarkan zakat untuk membezakan ia dengan kafar dan sedekah berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Kalau dia sendiri yang menguruskan mengeluarkan zakat itu, dia hendaklah berniat sewaktu menyerahkannya kepada orang yang berhak, ataupun sewaktu memisahkan jumlah yang mahu dikeluarkan zakat hartanya itu. Ini sudah cukup dan tidak perlu berniat sekali lagi sewaktu menyerahkannya. Kita kira-kira duit. Ni 2,000 ni duit zakat. Kita pun pergi di bank, keluarkan 2,000, masuk dalam poket kiri. Ni duit zakat. Poket kiri ni duit zakat. Poket kanan ni duit kita sendiri. Kita dah niat ni duit zakat. Maka jumpa je orang berhak, kita serahkan. Tak perlu niat lagi. Nak kalau niat lagi macam mana? Niat lagi pun boleh, sah. Tidak kata niat kedua membatalkan niat yang pertama. Tidak macam mana sembahyang. Sembahyang niat kedua membatalkan niat yang pertama. Sembahyang kalau kita niat dah, Allahu Akbar, aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat untuk imam kerana Allah Ta'ala. Kemudian takbir rakaat tu Allahu Akbar, niat pula gitu. Maka batal sembahyang. Niat membatalkan niat yang tadi. Ya, tapi kalau zakat ni tak. Jangan pula rasa membatalkan, tak. Kaedah orang asli dia ada kaedah membatalkan. Dia nak bagi barang, dia bilang. Dia nak bagi barang, dia ketuk. Nak katalah, nak kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tu lebih. Kira semula. Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, kenapa 7? Karena 7 membatalkan yang 6, tinggal 5. 7 membatalkan yang 6, tinggal 5. Itu guru Datuk Semekang Masjid dan Allah Ada lawak dia ini. Baik. Jadi itu dalam bab niat. Jadi niat boleh, niat semasa keluar pun boleh. Kita bagi pada seseorang, kita niat. Ini zakat kita. Wajib niat. Kalau dia mewakilkan, dia adalah berniat sewaktu menyerahkannya kepada wakil. Begitu juga dalam masalah korban. Masalah korban sama juga. Dan tidak wajib bagi wakil selepas itu untuk berniat sewaktu menyerahkannya kepada orang yang berhak. Tidak wajib. Niat boleh, tapi tak niat pun dah jadilah. Tetapi yang afdal ialah wakil juga berniat sewaktu membagikan harta itu kepada asnaf yang berhak. Kalau pemilik tidak berniat sewaktu menyerahkan kepada wakil, maka tidak cukup dengan niat wakil sewaktu menyerahkannya kepada orang yang berhak. Kalau dia menyerahkannya kepada pemerintah ataupun wakilnya, hendaklah dia berniat waktu penyerahan itu. Ini sudah memadai kerana pemerintah adalah wakil kepada orang yang berhak. Jadi niat sewaktu menyerahkannya adalah sama dengan niat sewaktu menyerahkannya kepada orang yang berhak. Sekiranya pemilik tidak berniat sewaktu menyerahkannya kepada pemerintah, niat pemerintah selepas itu tidak membawa faedah dan harta yang diserahkan itu tidak dianggap zakat. Ini disebabkan pemerintah, kerajaan, sebagaimana yang telah disebutkan itu, hanyalah wakil kepada orang yang berhak, yakni wakil kepada asnaf. Bukannya wakil bagi pemilik sebagaimana dalam keadaan menyerahkannya kepada wakil. Oleh itu tidak diperkirakan niatnya bagi pihak di pemilik, tetapi niat wakil juga tidak cukup apabila pemilik yang mewakilkan tidak berniat sebagaimana yang telah dijelaskan.
perbincangannya ialah niat wajib bagi pemilik ataupun pengeluar zakat. Sama ada kita serahkan langsung kepada asnaf yang 8 ataupun kita serahkan kepada wakil pusat zakat, ataupun kita serahkan kepada imam, ataupun kita serahkan kepada siapa-siapa untuk disampaikan zakat kita itu pada seseorang asnaf, maka kita mesti niat pada ketika mana kita menyerahkan itu. Niat wakil ketika mana dia serahkan pada orang lain, itu niat pun tak apa, tak niat pun tak apa. Tapi kalau kita serahkan pada dia tak niat, kita serahkan pada dia tak niat, kemudian wakil tu niat, tak jadi. Katalah kita bercerita, kita bercerita, mam, saya ni nak keluar zakat ni, saya nak ada duit zakat sikit, minta imam tolong bahagikan. Minta imam tolong bahagikan. Kita pun kirim duit tu pada Pak Imam. Kita masa tu tak niat lagi. Tak niat lagi. Terlupa ke apa, tak niat lagi. Pak Imam dah tahu dah, oh, haji ni dah dibagi tahu nak keluarkan zakat ni, mungkin duit zakat kot. Pak Imam tu pun agihkan. Kita pun terlupa. Mam, duit saya dah hantar. Duit saya hantar, saya lupa. Saya tak ingat nak niat masa hantar duit tadi, ataupun saya pesan pada isteri saya dia suruh hantar duit dan saya tak tahu bila masa dia hantar. Balik-balik session dia cakap dia dah bagi dah. Duit tu duit zakat. Pak Imam kata saya dah agih dah. Saya dah niat dah. Maka tak jadi. Kena keluarkan duit lain ataupun minta balik dah. Baik. Jadi kena niat. Salam wajib tak? Salam tak wajib. Salam tak wajib. Pak Imam, inilah zakat saya sebanyak sekian banyak pada tahun ini kerana Allah Taala dah hantar sekali. Itu tak wajib. Pergi serah itu je tak payah salam pun tak apa. Jadi ambil dulu ialah kadang-kadang kita tengok orang juga. Tak. Kalau orang tu jenis yang jaga atas surau ni, kita kena salam, dia tak faham. Tengok dia ni jaga atas surau ni. Walaupun pagi ada sembahyang raya, masa itulah dia nak bayar zakat. Kita pun duduk, nampak dia hulu. Tak, buka beg letak duit depan tu hulu tangan dah. Kita pun kena hulu tangan. Kalau yang biasa-biasa, saya tak salam. Berapa je 7? Terima kasih. Terima kasih. Dia niat sendirilah. Tak, nanti mau nak cepat. Tapi kalau yang tak tahu, dia nak salam juga. Kalau tak salam dia balik nanti dia jaja kan. Pak Imam tu apa lah ambil zakat tak salam, duit zakat tu masuk poket ke apa tak salam. Tak jadi. Jadi salam tu tak wajib. Yang wajibnya ialah niat. Orang yang keluarkan wajib niat. Duit itu adalah duit zakat. Baik. Jadi apa yang penting yang kita baca pada malam ini ialah yang pertamanya berkenaan dengan bagaimana mengeluarkan zakat itu afdal keluar sendiri. Bila lagi kalau kita ketahui bahawa melalui kerajaan di was-was ada cakapan begini, maka afdal keluarkan sendiri. Kalau kita was-was pula nak keluarkan kepada sesiapa, afdal keluarkan kepada pihak kerajaan, pihak pemerintah, tanggungjawab terserah kepada bahu mereka. Yang keduanya tolong ingat, bila kita keluarkan zakat, maka niat wajib dalam apa-apa perbuatan ibadah wajib disertai dengan niat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asnaf zakat ini adalah apa? Yang akan kita baca detail dia untuk masa akan datang. 8 asnaf ini, orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba, orang yang berhutang, orang yang
mujahadah fisabilillah, Ibnu Sabil, itu 8 asnaf zakat. Itulah anak yatim tak masuk dalam asnaf. Kita bagi zakat. Ramai orang tanya, Ustaz, boleh tak bagi zakat kepada anak yatim? Anak yatim tak termasuk dalam asnaf zakat. Tidak boleh bagi zakat pada anak yatim semata-mata dia anak yatim. Pertama anak yatim dia mak ayah dia tinggal harta yang banyak. Mak ayah dia tinggal harta banyak. Memang dia yatim tapi harta dia banyak. Dan dia pun bukan di atas jalan asnaf. Bukan di atas jalan asnaf. Ada orang pula ada rumah je. Kalau dia ni pergi belajar mana-mana, masih belajar atas dasar dia ni belajar fisabilillah, boleh tak bagi atas dasar fisabilillah? Itu kata pandangan ulama. Jadi kalau nak bagi itu, kita kena tahu juga lah sesiapa-siapakah yang patut menerima zakat daripada kita. Apapun kita banyak kemudahan, sebenarnya. Kalau was-was surahnya ada imam saya selalu juga hampir selalu ada lah, sama ada musim raya ataupun bukan musim raya, kerana dulu pernah jadi imam dan ada data-data zakat. Dan kita pun selalu juga balik kampung, dia selalu orang bagi ustaz, ini duit untuk zakat, tolong agihkan. Ustaz, ini duit saya niat untuk fakir miskin, duit saya niat untuk anak yatim, tolong agihkan. Cumanya peringatan bagi orang yang tolong agihkan ini, wakil ini, dia bukan amil yang dilatih. Kalau orang bagi 2,000, kita pun agih-agihkan, tersanggup nak agihkan 200, kita cabut untuk duit minyak. Tak boleh, tak boleh. Kita kata ni nak agih yang rumah ni 100 orang ni cabut duit minyak 200, tolong sebab nak agihkan ketiga, tak boleh. Jangan buat kerja macam tu, kerana kita bertanggungjawab di atas amanah yang diserahkan kepada kita. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan bincang sebab yang agak penting, iaitu boleh tak kita bagi pada satu orang berulang-ulang kali, ataupun mesti pada ramai, ataupun pada asnaf yang banyak, tidak tertentu pada asnaf yang satu. Ya. Kalau disabilitas yang belajar kan, apa aku tengok orang yang kaya, dia layak atas fisabilillah, mengikut perkataan ulama, dia layak. Maknanya atas fisabilillah dia layak menerima zakat, dia belajar, dia belajar. Semuanya pada pemantauan kita lah, pilihan kita lah, antara yang banyak-banyak layak tu, bagilah pada yang paling layak. Bagi pada yang paling layak. Maknanya memang fisabilillah belaka, tetapi yang mana yang paling layak, yang itu diutamakan. Kalau zakat Selangor, kalau belajar di Al-Azhar 5,000 Selangor, 5,000 seorang. Kalau dululah, mungkin sekarang meningkat. Sebab kalau masa saya dulu, perbelanjaan saya ke Azhar tahun 90, sesi 95-96, balik tahun 2000, 98 ekonomi jatuh kan. Kalau sebelum ekonomi jatuh tu 250 RM dah cukup belanja untuk sebulan di sana. 250 tu peringkat yang saya kira, peringkat dia kira persatuan tu, kira kesana kemari juga. Kalau orang yang jimat 150 pergi belajar saja, untuk pergi kuliah ada cukup lah. Tambang 25 sen, tambang bas ke mana-mana 25 sen. Paling mahal
50 sen. Tapi saya pergi tahun lepas tak ada dah 20 sen. Ya. Dah RM1 dah. Kalau dulu makan roti kebedah, roti sandwich dalam rumah nanti ada kebedah 75 sen. Roti panjang itu 75 sen. Saya pergi tahun lepas, roti itu dah RM3, RM3.5. Ya. Lepas tu sekarang 300 memang tak cukup. Adik saya ada lagi seorang mana, biasa mak saya hantar dalam 600 bulan belajar. Itu pun dia cari duit lain yang pandai dia lah. Nak lebih aktif dia carilah, dia buat macam-macam. Jadi kesimpulannya, asnaf fi sabilillah ikut pendapat ulama adalah ayat orang yang belajar termasuk dalam asnaf fi sabilillah, walaupun ada setengah kata tak masuk dalam fi sabilillah. Fi sabilillah ni hanya orang yang berjuang, berpegang pada jalan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ada perbahasan ulama. Walaupun itu ulama meletakkan lebih umum fi sabilillah itu, dan termasuklah orang yang berkhidmat mengajar Al-Quran di kampung dan seumpamanya, guru fardu ain dan seumpamanya, mereka juga dimasukkan dalam golongan fi sabilillah. Allah alam, kita berhenti setakat itu dan kita sambung pengagihan harta zakat insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una warhamna bima 'allamtana wa zidna ilman. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.